grup yang grup apa? Macam mana ni? Ini aku sih. Satu, dua, tiga, satu. Tidak. Okay. Ini jam aja. Tak kena masak sekali. Amboi. Sekali je. Tak suka. Ish. Tak ada yang cantik je. Kenapa dia tiga tu? Ya ni. Apa ni? Okay. Banyak sebut. Outside. Hai, komen dia. Oh, tak ada. Asyik selalu share dekat phone mana? Share yang phone ni? Tak nampak ingat apa. Dengar tak nanti? Tasha dah masuk. Okey. Tak cakap. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Dengar tak? Kalau dengar, tolong bagi thumb up sikit. Hai. So, kalau kita teruskan lah, apa punya topik kali ni ialah pasal FIFA dapur. So, apa yang FIFA ni adalah satu benda macam bateri ya. FIFA dia macam air, satu bahan yang apa, FIFA grey apa saya. FIFA ni macam satu
satu minuman air susu per BT tau. Dia sesuai untuk yang usus, padaman. Dia berasaskan pada pegunungan Kaukasus dekat dia berdekatan dengan Rusia, dekat negara Rusia sana. So dia kalau fever, kalau campur Waalaikumsalam. So fever ni macam satu minuman tradisi pada orang Turki. Minuman Turki yang berasal dari sana, penggunaan sana. So apa bagusnya fever ni adalah bagus untuk usus, perut. Dan sesuai lah untuk orang yang ada masalah gastrik, dah ada masalah penyakit macam perut ke. Dia bagus sebab dia, kalau masalah ni perut ni mesti pada penyakit mesti datang dari perut. Macam pemakanan yang tak bagus, yang tak seimbang. Jadi itu dah datang penyakit yang berlaku, contoh penyakit perut, kulit. So saya akan khasiat dan kebaikan fever. Okay, yang pertama adalah dia terkenal sebagai minuman probiotik yang punya berjuta bakteria baik, yang amat bagus untuk kesihatan dan penyembuhan penyakit. Yang kedua ialah bagus untuk mereka yang menghadapi masalah alergi. Kalau ada masalah alergi, boleh try. So, yang ketiga amat berkuasa menyembuhkan penyakit yang menyebabkan gangguan usus. Yang keempat, sesuai untuk mereka yang menghadapi penyakit kulit. Contoh kalau ada siapa penyakit eczema, boleh try. Kami jual sabun fever susu. Sesuai untuk kulit kalau ada siapa eczema. Yang kelima ialah antibiotik semua jadi. Yang keenam, menyembuhkan penyakit berkaitan hati dan liver. Itu yang ketujuh, mencegah dan menyembuhkan penyakit usus seperti yang diterangkan tadi. Yang ke-8, meningkatkan fungsi organ tubuh sehingga mengubati penyakit berkaitan hati. Salah. Yang ke-8, meningkatkan fungsi organ tubuh. Lepas tu yang ke-9, mengubati penyakit berkaitan randa sendi dan tulang. Yang ke-10, mengurangkan penyakit kanser, gout, alergik, eczema yang seperti yang dikatakan, dan pelbagai penyakit bahaya lain. Ke-11, amat sesuai untuk kecantikan kulit dan tubuh badan. Yang ke-12, membantu mengurangkan kolesterol, kadar gula dalam darah, mengurangkan kadar lemak dalam tubuh badan. Yang ke-13, untuk masalah kulit dan jerawat teruk. Yang ke-14 adalah meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangkan lemak dan tidak baik dalam tubuh. 15 bercerita manfaatnya baik untuk kesihatan dan awet muda. So ini saya rujuk pada artikel lah. So kalau korang nak tahu bagaimana soalan bagaimana fever menjadi penyawat eczema, itu saya serahkan pada Kak Ifah. Soalan ni sekejap So sebab dia, kalau contohlah usus saya mesti menyebabkan penyakit, ada macam penyakit di situ lah, kita dapat macam bakteria probiotik yang bagus lah. So situlah puncanya. So contoh eczema ni dia macam ada emosi juga, macam ada kulit emosi, tekanan. Dapat sikit. Okay, so bagaimana kafe boleh jadi? Dengar tak? Dengar ke tak siapa yang tengah tengok ni? Ada Amirul, penawar kesihatan. Dengar okay, bagaimana kafe boleh penawar eczema? Sebenarnya kafe ni, eczema ni sebenarnya dia satu penyakit kulit kan. Macam selalu eczema ni terjadi pada kulit bayi lah, kulit bayi
Tapi orang dewasa pun ada. Cuma mungkin bayi tu lebih terdedah lah sebab bayi lagi sensitif kan. Bagaimana kefe boleh rawat eczema ni? Sebab kefe ni macam kita semua tahu, dia ada probiotik tau. Probiotik tu memang sangat bagus untuk merawat eczema. Probiotik ni dia macam ada satu macam khasiat dari probiotik tu yang dapat merawat eczema lah. Eczema ni sebenarnya terjadi mungkin alergi ataupun orang yang tak tahan dengan, yalah, sensitif lah, kulit yang sensitif. Dan of course pasal bakteria lah. Jadi kefe ni dia ada banyak antibakteria, anti-inflammatory, anti banyak lah kan. Dia memang banyak sangat orang cakap dia macam ada banyak probiotik ni, dia lebih kepada antibakteria lah. Kalau kulit tu jadi memang bagus lah untuk kulit. Kefe itu yang sekarang ni daripada kami semua ada produk sabun, sebab kami pun dapat testimoni daripada orang ramai juga dalam merawat penyakit kulit lah. Untuk lagi-lagi kalau untuk eczema macam kulit bayi, even kulit bayi yang sensitif pun boleh pakai juga. Macam tu lah. So kefe ni dia kurang kurang untuk meradangkan kulit ni. Ada sesetengah sabun ataupun sesetengah produk yang memang dia macam bila pakai tu dia macam rasa pedih ke, rasa tegang ke kan. Tapi kalau untuk kefe bila pakai dia rasa smooth. Sebab mungkin tekstur dia macam creamy kan. Kefe ni dia lebih macam susu. Jadi bila pakai tu dia tak rasa kering ke, tak rasa gatal-gatal ke. Dia macam mesra kulit sensitif. Jadi memang bagus untuk rawat penyakit kulit macam eczema. Itu untuk saran tadi lah, bagaimana kefe menjadi penawar eczema. So Aisyah nak teruskan tak? Ada apa-apa? Nak teruskan? Teruskan lah. Yang macam pasal sabun tu. Sabun apa? Kefe? Kefe. Sekejap saya Yang minta kat bawah tu. Hai Cik Zul Ihsan, Zara Najwa. Thank you tengok live. Kejap lagi kita tunggu Ashraf. Dia nak ambil sabun. Yang apa ni sabun yang untuk orang yang ada masalah eczema lah, sesuai untuk yang pakai lah. Dia lembut untuk dipakai, dia susah untuk bayi. Lepas tu harga dalam RM29, 90 sen sahaja. So okey, ni macam selingan lah. Selingan sebab tajuk kita sebenarnya kefe dan perut kan. Okey, berapa banyak bakteria baik yang ada dalam kefe? Berapa banyak Aisyah? Kita bagi orang. dia dalam beberapa jenis bakteria. Okey. Beberapa jenis bakteria. So dari bakteria Streptococcus electric, yeast, dan banyaklah bakteria. Terangkanlah punya, cuba baca ada apa. Sekejap Sebenarnya dalam bakteria ni, dalam kefe ni dia ada trilion. Dia bukan berjuta, dia bukan berjuta ke berpuluh juta ke, dia ada trilion lah. Dia bukan million, dia trilion, okey. Dia memang banyak sangat bakteria baik. That's why dia memang antibakteria. Yang bagus untuk perut, untuk kulit. Okey. Kefe boleh hilangkan gastrik tak? Gastrik ke? So hari ni tajuk kita pun kefe dan perut. Aisyah dah banyak prepare ni. Cuba kefe boleh hilangkan gastrik tak? Gastrik boleh. Dia sesuai dengan punya, kena dengan apa yang saya nak terangkan lah. Sebab dia seperti usul juga.
Trilion. Wow, bagus. Memang banyak trilion. Sebab dia bukannya sahaja cakap trilion, dia ada research dia juga. Research untuk kafe ni yang membuktikan memang kafe ada trilion bakteria baik lah. Okey, musim-musim COVID ni apa kebaikan kafe susu ni? Okey, apa kebaikan kafe? Selain untuk imunisasi untuk badan lah. Macam bagus untuk melawan virus, bakteria. Okay. Maknanya macam tingkatkan, macam boost imunisasi lah badan. Lagi-lagi musim apa orang cakap tengah pandemik kan. Dia bagus untuk memang untuk perut, of course. Dan dia juga untuk imunisasi, immune system kita kan. Tapi dia juga boleh untuk tenaga, untuk energize balik badan, untuk hilangkan lesu. Dan juga untuk mereka yang ada anxiety ke ataupun ada masalah emosi ke, dia memang boleh legakan. Melegakan dan menenangkan. Itu kebaikan kafe yang kita tak tahu secara emosi. Kita tengok dari mungkin sebelum ni dari segi dalaman sahaja, mungkin dari perut ke apa ke. Tapi kita tengok dari segi emosi, sebenarnya kafe ni boleh juga bantu untuk kita menenangkan diri kita lah. Lagi-lagi yang ada anxiety ke ataupun mungkin masalah emosi yang tak tenang kan. Jadi bagus sangat kalau untuk ambil kafe ni. Okey. And then apa lagi nak cakap pasal kafe dan perut? Ya, maksudnya boleh slowkan anxiety. Sebab ada testimoni daripada customer kita orang, memang dia kalau anxiety memang dia ambil kafe. Bukanlah nak katakan ubat ataupun ambil kafe je terus lega, tapi satu usaha lah kan, satu usaha. Dan ni daripada testimoni, memang daripada testimoni customer kita, memang dia ambil sebab dia ada anxiety dah lama. Dan mungkin banyak cara yang dia dah guna tapi tak dapat nak legakan anxiety. Jadi bila dia ambil kafe, dia kata teruslah, mungkin slowly untuk hilangkan sedikit demi sedikit anxiety dia. Jadi dia ambil secara konsisten lah. Yang paling penting sebenarnya konsisten. Jadi kafe ni untuk perut ni bukannya hanya untuk sakit, bukannya untuk orang cakap untuk pesakit sahaja. Untuk orang yang sihat pun boleh. Jadi itu sebagai satu kita, yes, betul kita kena usaha. Satu effort lah kan, effort usaha untuk kita kekal sihat. Lagi-lagi dalam musim pandemik ni, dan mungkin bukan dalam pandemik juga, kita pun boleh ambil as macam makanan tambahan yang boleh beri nutrisi lah pada badan kita kan. At the same time, kita dapat juga banyak sangat khasiat kafe tu. Dia ada trilion bakteria baik, lepas tu dia ada probiotik. Kafe boleh bantu untuk diet tak? Boleh. Of course boleh, sebab kafe ni dia macam mana nak cakap, kalau kita sebenarnya cara minum kafe ni ambil before makan. Kenapa ambil before makan? Sebab dia akan bagi tenaga. Dan bagi tenaga dan maksudnya mengurangkan kita untuk makan lebih lah untuk selepas tu. Jadi memang bagus untuk diet. Dan dia ada probiotik juga baik untuk weight loss. Okay, kita dah banyak share dekat page kita untuk weight loss, untuk bila makan kafe tu. Boleh bagi link testimonial kafe, Ashraf? Nanti saya akan share dekat komen live ni Siapa ajak cakap ni? Cakap lagi. Kejap saya akan share punya link testimoni kafe. Dah tu pun cakap je lah. Kafe and perut. Ada apa dia nak cakap? Tak biar tak buat. Saya dah tak ada benda yang cakap lagi. Tanyalah ada soalan ke? Ada soalan lain, ada lagi soalan. Dalam 2 soalan lagi dah. Ada soalan tak? Testimoni kafe tu kita ada buat dekat Telegram lah. Sekejap
Sebelum tu saya nak share sikit produk pada Maycave. Inilah susu Maycave Coffee pada susu lembu. Kita ada susu kambing, dan susu inilah kelapa santan. So semuanya 300 ml, harga ialah RM15 sahaja. Ada kesan sampingan tak? Maksudnya macam mana kesan sampingan tu? Maksud kesan sampingan tu macam mana? Okay, so saya dah sharekan untuk ni testimoni Coffee. Dari segi kesan dia macam dia akan dia akan punya usus akan membuanglah bahan hadaman lah. Macam kesan sampingan dia sebenarnya dia tak ada kesan sampingan yang berbahaya. Macam contoh sebab golongan umur yang ambil Coffee ni pun mostly daripada baby sampai ke tua. Means warga emas lah, warga emas kan. Dan alhamdulillah kalau macam dari segi testimoni customer, tak ada lagi yang cakap kesan sampingan sampai muntah-muntah ke, sakit perut ke, tak ada lagi, alhamdulillah. Maksudnya mereka semua boleh terima. Jadi kalau ikut dia sebenarnya bergantung pada orang juga. Tapi Coffee sendiri dia tak ada bahan-bahan yang macam daripada Maycave lah sendiri kan. Dia tak ada bahan-bahan yang mendatangkan kesan alergik ke apa. Dia memang natural dan tiada bahan tambahan macam gula ke, memang tak ada. Memang susu sahaja dan Coffee. Tapi kalau dari segi property, orang cakap chemical property of Coffee tu, kalau untuk kesan sampingan memang dia ada yang terus membuang ke, ada yang terus keluar angin ke, macam angin yang dah lama terpendam kat dalam badan kan. Dia macam tiba-tiba keluar. Macam itulah kesan sampingan dia. Tapi kesan sampingan yang macam berbahaya ataupun yang mendatangkan mudarat lah pada kesihatan, alhamdulillah sekarang ni belum ada. Tapi mungkin ada, tapi itu bergantung pada orang. Jadi kita pun sebenarnya bila nak konsum apa-apa pun mesti kena bergantung pada diri juga kan. Macam kita kena cakap test dululah, test. Even kalau skincare pun kita kena buat patch test ke apa ke untuk tengok kulit kita ada alergik ke apa ke. Jadi bila makanan macam ni pun mungkin ada orang yang alergik susu kan, tak boleh kena dengan laktos, macam-macam. Jadi terpulang pada orang. Tapi alhamdulillah daripada customer memang tak ada orang cakap kesan sampingan ke apa. Dan Coffee pun dia sebab mungkin dia lebih kepada kesihatan perut. Jadi memang dia kesan dia pada perut lah. Mungkin akan terus buang ke, terus angin ke. Macam itulah. Cara minum dia mudah. Dia macam minum ada satu hari 50 ml. Satu yang bekal cawan kecil 50 ml setiap hari lah minum. So bukan macam kita minum macam biasa, kita minum macam suplemen kesihatan. Aku masa awet apa aku. Siapa yang komen ni? Apa-apa masalah perut boleh diselesaikan ke? Kalau Coffee, okey, ni daripada kita punya apa orang cakap HQ juga ni. Masalah perut boleh diselesaikan ke? Okey, kalau Coffee memang dia lebih kepada apa orang cakap usus lah, bahagian usus bahagian usus yang memang guts help apa orang cakap usus lah, usus. Jadi masalah pencernaan ke, digestive system ke, ataupun macam perut rasa pedih ke, ataupun ceret-beret ke, memang mostly orang akan ambil Coffee. Bukan orang ambil Coffee lah, maksudnya Coffee ni memang bagus untuk benda tu, benda-benda yang melibatkan masalah perut. Dan memang sebenarnya Coffee ni memang main apa orang cakap, memang dia punya function pun memang untuk perut. Minum lebih daripada 50 ml sehari boleh ke? Of course boleh. Sebab sekarang pun kalau ada yang terus beli, macam customer tegar kita kan, dia, kalau terus beli ni boleh terus teguk terus habis satu ni terus. Sebab dia orang dah biasa dengan benda ni. Jadi dia orang pun tahu khasiat dia kan. Dia orang terus minum macam tu je. Kadang-kadang ada yang buat macam bawa ni pergi, kalau
sekarang memang tak boleh lah makan kat luar kan. Tapi kalau dulu kalau orang makan kat luar, ini buat macam air pula. Bila dah makan habis, maksudnya bila sebelum makan dia consume, dan ada yang bila dah habis makan pun dia orang consume juga. Jadi kalau lebih daripada 5 bulan pun boleh. Tapi untuk permulaan, orang yang baru nak mula, memang dia orang macam recommend lah, macam bukan recommend apa ya, macam disyorkan lah, disyorkan untuk ambil 50 ml saja. Sebab untuk lihat apa orang cakap reaction dalam perut tu kan. Kefe boleh minum setiap hari ke? Boleh, boleh. Kefe dia boleh minum setiap hari. Minum apa, minum orang cakap minum lebih daripada 5 ml pun boleh, 50 ml pun boleh. Dan untuk consume macam sehari 2 kali ke pun boleh juga. Dia bukan untuk bila sakit saja. Dia boleh waktu sihat pun, waktu hari-hari as kita punya rutin pun boleh juga. Dia macam air yogurt lah gitu lah. Rasa macam Farm Fresh ke? Uish. Soalan Farm Fresh jauh. Jauh Ashraf. Dia tak ada macam Farm Fresh lah. Dia macam yogurt masam lah. Yogurt natural. Macam tu lah rasanya. Tu rasanya. So kalau nak minum tu kena minum sikit dulu lah. First permulaan lah. Cafe ni untuk umur berapa? Umur berapa ni semua orang boleh minum. Daripada usia, daripada bayi ke orang tua, sesuai semua. Semua golongan. Jangan risau. Hai Amirul Muhammad. Apa tadi Aisyah cakap? Kefe ni untuk golongan kan? Semua golongan daripada peringkat awal hingga inilah peringkat tua lah minum. Untuk semua golongan. Aduh. Okey, ada apa lagi soalan tak? Apa produk je ada kefe ni? Kalau banyak produk sebenarnya. Tapi dia tak, macam orang cakap, setahu saya lah, dia belum banyak yang macam commercial. Sebenarnya macam apa produk je ada kefe ni. Maksudnya produk yang boleh buat dari kefe lah kan. Kalau produk yang boleh buat dari kefe, banyak produk. Macam kita nak buat mungkin roti ke, smoothie ke. Untuk emas muka pun boleh. Untuk produk skincare pun boleh, untuk masak pun boleh. Saya nak beli aiskrim. Belum lagi. Tunggulah bulan, tunggu nanti kita orang akan inform dekat page bila dah launch bila nak launch aiskrim tu kita orang akan inform. Tunggu beli, kalau tak beli siap Amirul Muhammad. Belilah kefe. Rasa. Saya tak pernah rasa kan. Okey. Nak COD. Nak COD. Nak wawa COD. Wah, ada permintaan. Mana boleh ni kan dah lockdown. Kena courier. Orang Citylink hantar. Okey, penyakit gastrosus tu macam mana? Gastrosus. Penyakit gastrosus macam mana Aisyah? Gastrosus tu apa? Dia penyakit gastrik ke? Apa? Gastrik. Gastrik ke? Nak siap juga. InsyaAllah nanti kita usahakan, okey? Kita akan buat macam kuliah tu pakai. Jawab ni dulu Ashraf. Ada soalan penyakit gastrosus tu macam mana? Gastrosus tu gastrik kan? Gastrik. Dia gastrik lah, macam pedih perut. Pedih hati. Bila tak makan ke, dia sebenarnya gastrik sebenarnya. Gastrosus tu mungkin nama saintifik dia. Okey? Okey, boleh courier kefe ni, tak rosak ke? Okey, Ashraf. Dia kefe ni macam tak rosak, cuma dia tolak kena panas. Dan dia kaya dia dah 6 bulan macam tu lah. So courier tu kita pakai macam
macam apa, letak ais, letak box dalam tu. So pakai setilik. So selamat kita macam tahan lah, macam sejuk dia, chill. Sebenarnya kafe ni dia boleh bila cuaca luar ataupun room temperature, dia boleh tahan at least lah for 3 ataupun 4 days. 3 atau 4 hari dia boleh tahan kat luar. Jadi kalau courier, selalu Citylink dia akan ambil masa 1 hingga 2 hari saja, ataupun paling lama pun 3 hari. 3 hari tu pun mungkin sebab ada problem dekat diorang punya courier tu sendiri, dekat lori diorang lah. Tapi selalu memang 1 atau 2 hari. Jadi kalau kafe rosak ke tak rosak, insyaAllah memang tak rosak. Sebab dia boleh tahan temperature luar lagi. Dan kita orang pun ada tambah ais dan garam untuk secure dia punya temperature tu lah. Kafe tu macam Gaviscon ke untuk pendiulah hati? Dia bukan macam Gaviscon. Dia function dia, ada salah satu function dia sama macam Gaviscon. Tapi kafe ni sendiri banyak function, bukan hanya macam Gaviscon je. Bukan hanya untuk pendiulah hati je. Okay? Okay, macam mana nak tahu rupa kafe bila dia rosak? Bawah. Datang-datang tu jawab soalan. Macam mana nak tahu rupa kafe? Sorry. Macam mana nak tahu rupa kafe dia rosak? Kafe ni dia sebenarnya bila rosak tu jarang. Maksudnya sebab expired dia kan lama, jadi jarang nak tahu bila dia rosak. Tetapi selalu kalau macam tu dia akan bau lah. Bau, apa orang cakap, bau yang bukan bau kafe. Bau kafe memang yes, dia macam agak tinggi. Agak tinggi, macam orang cakap agak bau susu tanginess lah. Susu apa yang tinggi dalam bahasa Melayu? Macam bau susu masam lah, bau susu masam. Jadi bila nak detect kafe rosak tu, mungkin warna dia pun akan jadi lain. Mungkin warna kafe sendiri kan warna putih macam susu kan. Tapi bila rosak mungkin akan jadi warna macam warna pekat sikit, dan dia akan ada selaput dekat atas tu. Dia selaput macam mungkin dia punya mold ke apa ke. Itulah bila nak tahu dia rosak. Tapi kalau selalu kafe dia 6 bulan tahan. Dan bau dia memang bau susu masam sikit. Tapi dia belum rosak. Tapi kalau rosak dia akan bau lain, bau busuk. Bukan bau susu lagi dah. Dia memang bau busuk. Saya nak tahu rupa kafe. Yes, tengik. Bau tengik, tinggi tengik. Thank you Zara Najwa. Ada apa soalan tak? So ni adalah hari ni kita sebenarnya nak bincang pasal kafe dan perut. Tapi tak apalah, tadi ada masuk sikit-sikit kan. Jadi yang ni lagi sekali nak tunjuk, ini kafe apa ni? Susu lembu. Yang ni kafe susu kambing. Dan ini adalah kafe santan. Jadi kita susu kafe mana yang paling banyak sambutan? Okey, daripada data, bukanlah data. Nak cakap data tu tak juga. Tapi sebenarnya kalau untuk sekarang memang okey, orang kalau dekat Malaysia diorang mungkin lebih suka macam susu yang lemak-lemak kan. Jadi diorang memang suka susu kambing lah. Tapi susu lembu pun diorang suka juga, antara dua ni lah. Tapi nak cakap pasal dekat, sebab kafe ni sebenarnya dah tembus apa orang cakap, tembus pasaran dekat Jepun tau. Dan dekat Jepun, cuba teka mana yang paling orang nak. Of course lah santan. Dia vegan kafe. Dan mungkin orang Jepun ni rasa kafe santan ni rasa dia unik kan. Coconut milk. Dia vegan sebab of course lah, sebab tak ada lactose macam dua ni, susu kambing dan susu lembu. Jadi kalau banyak dekat Jepun memang dia orang memang suka kafe santan lah. Kalau kat sini memang tengah yang dapat saya betul sekarang of course kambing. Lembu pun ada juga. Okey. Saya rasa bahayalah guna courier ni. Kenapa bahaya? Tak bahaya pun. Jangan takut. Cubalah dulu. Sebab kita memang tak boleh, kalau nak COD boleh.
Tapi kena tunggu lama lah. Kalau di area KL, Selangor, insyaAllah boleh buat COD. Dan area Melaka. Oh, area mana ya? Aminul Muhammad? Terengganu lah COD. Nantilah kita bincang PM tepi. Logo aja saya. Okey, ada apa lagi soalan tak? Nanti soal ni saya cakap dengan Wawa. So kalau tak ada apa soalan, okey, harga dia RM15 tau satu botol. Setiap hari Sabtu untuk area KL Selangor ada free delivery untuk 5 botol kat atas. Okey. Share ni kita orang akan share juga. Live ni kita orang akan share dekat kita orang punya page FB Makecaf HQ and Makecaf yang lain-lain lah. Kita orang akan share juga. Okey. So kalau dah tak ada apa soalan, kita nak end live. Thank you kepada semua yang dah dengar live kita orang, yang dah tengok live kita orang. Thank you so much. InsyaAllah akan ada lagi sesi live dan mungkin dengan tajuk lain lagi. So itu sahaja dari saya. Dari Aisyah ada apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada. Itu sahaja. Kalau ada nak komen apa-apa ke, soalan ke, sementara kita orang boleh end live ni, boleh juga komen. InsyaAllah kita orang boleh jawab. Kalau dah tak ada, so kita nak end lah sekarang. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Pada yang berpuasa 6 tu, selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum.